Assalamualaikum dan selamat pagi kepada kalian, Encik Aizah dan semua rakan-rakan, terutama kepada Unit Akademik yang dekat K6. So hari ini saya akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk penggunaan aplikasi Dicey Bingo dalam pengajaran topik probability, khususnya dalam perbezaan antara classical dan empirical probability. So kajian ini dilakukan saya Muhammad Iqbal bin Jamal bersama dengan Puan Sarina binti Syahri yang juga bertindak sebagai rakan kritis, yang bertindak juga sebagai rakan kritis dan juga menjadi rujukan saya sepanjang kajian ini dilakukan. So kalau daripada tajuk tu sebenarnya kajiannya agak simple, sebab kita hanya menggunakan bingo untuk mengajar pelajar membezakan antara classical dan empirical probability. Yang QR code ni adalah laporan penuh lah, kalau ada rakan-rakan yang berminat untuk melihat laporan penuh. So probability ni adalah salah satu cabang dalam matematik yang sangat-sangat penting lah. Dan probability ni juga diajar di level metrik di sekolah menengah dan juga di maupun di universiti. Tetapi topik ini seringkali dianggap topik yang sukar, walaupun telah dipelajari di sekolah menengah. So kenapa probability ini susah? So first kali sebab mungkin dia sangat-sangat abstrak. Yang kedua mungkin disebabkan dia ada banyak situasi, and dia ada banyak keadaan, and dia ada banyak events. So dalam probability ni kita ada events lah. Tetapi dalam kajian saya hanya mengukuhkan satu benda je, iaitu kita nak tengok pelajar boleh tak nak bezakan antara classical dengan empirical probability. Itu sahaja saya nak selesaikan masalah ni. Dan ini disokong oleh daripada Khalid et al. Mengatakan bahawa dalam ujian TIMSS, so TIMSS ni adalah Trends in International Mathematics and Science Study, yang topik probability atau kebarangkalian ini mempunyai skor yang terendah. Jadi saya mengharapkan dengan kajian ini at least saya boleh memberi motivasi ataupun menarik minat pelajar supaya untuk meminati matematik, khususnya dalam topik probability. Sebab kalau tanya dekat pelajar-pelajar pengalaman saya lah, topik probability ni memang agak sukar bagi mereka. So bagaimana saya tercetusnya nak buat kajian ni adalah untuk subtopik classical dengan empirical probability ni sebenarnya bagi saya adalah subtopik yang baru. Sebab tahun sesi yang lepas subtopik ini telah ditambah ke dalam kita punya silibus matematik perekaman. Jadi saya pun membuat sedikitlah pembacaan ataupun rujukan di internet. Dan saya berfikir macam mana, apakah cara, bukan cara yang terbaik lah, tapi bagaimanakah cara yang boleh saya lakukan untuk menerangkan kepada pelajar. Sebab bagi saya yang baru ni pun, saya baca pun memang agak confused. Saya tak tahu apa itu classical probability, apa itu empirical probability. So apa yang saya buat adalah saya, kalau yang nampak dekat atas tu ada jadual. So saya letaklah classical and probability kat sini, empirical probability kat sini, supaya student dia boleh differentiate ataupun boleh tengok comparison secara terus. Sebab kalau you search kat internet, dia akan ada classical apa dia, empirical apa dia. Tapi saya buat nota, saya buat jadual. So classical dekat sini, empirical dekat sini, ada dia punya definition, ada dia punya formula, ada dia punya contoh. Contoh pun saya guna contoh yang paling senang lah kalau kita menggunakan eksperimen coin. Itu adalah contoh yang paling senang. And then saya letakkan dalam nota yang sedia ada, and then saya ajar melalui kuliah. So saya rasa saya ambil masa agak lama lah untuk explain benda ni, hampir setengah jam untuk explain table ini sahaja. Tapi saya masih lagi merasakan bahawa pelajar ni tak faham. So macam mana saya boleh tahu? Sebab bila saya tanya dalam dana habis kuliah tu, saya tanya tak ada respon, dan tak ada pertanyaan. So kalau benda yang kompleks ni bila tak ada orang tanya, maksudnya dia memang tak faham.
Okay, so macam mana saya nak double confirm yang pelajar ni dia memang tak faham, saya pun masuklah ke kelas tutorial lah. So macam biasa lepas kita ada kuliah, kita akan masuk kelas tutorial kan. So dalam kelas tutorial saya menggunakan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah menggunakan kaedah soal jawab. So yang ni macam biasalah kita akan tanya pelajar, okay, adakah you faham apakah maksud classical dan empirical probability? So ada beberapa jawapan yang diberi kepada saya. Yang pertama adalah dia memang tak faham. Dia cakap lah saya tak faham, padahal saya dah explain dah ni kan. Kita dah explain dalam kuliah ni, tapi dia tak faham. Yang kedua, okay, dia berjaya memberikan definisi dengan tepat, sebiji-sebiji apa yang dalam nota dia bagi tahu kat saya. Tetapi saya tanya lagi, boleh tak berikan contoh selain daripada dalam nota? Okay, so bila dia jawab, dia memberikan contoh yang salah. So daripada situ kita nampak bahawa dia sebenarnya tidak faham, dia menghafal ataupun mengingat sahaja. Okay, so daripada situ kita rasa macam, oh, maksudnya budak ni memang tak faham maksud CP and EP. Dan yang kedua, saya menggunakan ujian bertulis lah. So ujian bertulis ni adalah latihan. So kalau tengok dia dekat bawah tu, ujian ni saya tak tulis lah, saya tak tanya what is the definition of CP, classical probability and empirical probability. Tak. Sebab kalau saya tanya tu, budak-budak yang dia ingat atau budak-budak yang pandai, dia akan dapat jawab. Apa yang saya buat adalah saya buat satu worksheet, saya berikan keadaan ataupun situasi, dan dia kena decide sama ada itu adalah classical probability ataupun empirical probability. So kalau budak yang betul-betul faham, dia boleh jawab soalan ni. Okay, so daripada beberapa maklum balas ataupun ujian bertulis ni, saya dapati terdapat beberapa pelajar lah yang tidak dapat memberikan jawapan dengan tepat. Okay, so hasil daripada kaedah-kaedah yang tadi tu, so tercetuslah idea ataupun tercetuslah keinginan untuk membuat kajian. Jadi saya pun berjumpa dengan Puan Sarina. So Puan Sarina adalah seorang pensyarah matematik yang sangat berpengalaman lah. Okay, so saya bincang dengan dia, boleh tak kita discuss macam mana saya nak ajar dua topik, satu apa, CP and EP. So jadi fokus kajian yang kami tetapkan adalah untuk mengenal pasti apakah kaedah pembelajaran yang sesuai untuk mengajar CP dan EP ni. Dan kedua, adakah kita boleh menggunakan daisy bingo ataupun permainan untuk membantu pelajar memahami konsep CP dan EP. Dan ini adalah objektif kajian lah. So objektif kajian, pelajar dapat memberikan definisi dan dapat membezakan antara CP dan EP. So objektif saya simple saja. Kalau boleh capai dua ni, saya berpuas hatilah. Okay. Okay, dan seterusnya adalah pelaksanaan kajian. So macam Cik Azhar cakap tadi, kalau untuk buat kajian ni kita kena ada model dan kita kena ada teori. So model yang saya gunakan adalah Chemist and Target yang punya 4 tindakan. And then saya menggunakan teori secara kuantitatif sebagai kaedah pengajaran. So kenapa? Sebab saya pun dah bincang dengan Puan Sarina. Sebab kumpulan sasaran saya adalah hanyalah 8 orang sahaja. And kenapa saya pilih 8 orang ni? Yang pertama adalah hal daripada analisis dokumen yang tadi. So dia tak dapat jawab. Yang kedua adalah ke-8 orang pelajar ni, dia tidak mengambil subjek matematik tambahan dalam SPM. Okay, so imagine dia tak ambil AdMath, tapi dia ambil matematik dekat metrik. So basically dia adalah sangat-sangat lemah. Okay, so kita menggunakan itu sebab kita nak pembelajaran secara permainan. Okay, so inilah pelaksanaan dia. Okay, so saya akan terang secara cepat. So basically saya akan suruh pelajar scan QR code. So kalau nak scan pun boleh. So ini adalah aplikasi daisy bingo. So dalam ni kita ada kotak bingo dan kita ada dadu. So macam mana nak main? Senang je. Kalau bingo biasa, kita kena dah ada nombor kan, tapi ini pelajar yang kena isi nombor. So bila dah isi nombor, nanti dia akan balik dadu. So dadu tu
akan menentukan nombor yang akan di cross di kotak Bigo. So kalau pelajar yang berjaya cross semua kotak ni, dia adalah pemenang. Okey. Okey, so terus pergi kepada dapatan. So setelah intervensi ini dilakukan, okey, soal selidik menunjukkan yang positif, so di Google Form. Yang kedua adalah temu bual. So saya tanya kepada pelajar lah, okey, apakah maklum balas setelah melakukan permainan ini. Dan kita ada analisis dokumen. So saya bagi latihan yang lebih kurang sama tetapi situasi yang berbeza, dan pandangan daripada rakan kritis, dan akhirnya adalah refleksi dan kesimpulan. Tindakan pada masa depan ataupun cadangan adalah saya mengharapkan agar sebab saya buat tu selama 1 jam saja, so memang tak cukup. Sebab pelajar dia nak faham dulu permainan, lepas tu dia nak absorb, dia nak kaitkan permainan ni dengan dia punya pembelajaran. So mengambil masa, so masa 1 jam adalah tak cukup, so kita kena lebihkan masa lah. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Cik Irman. Ada sebarang soalan? Kita dah hilang dari pandangan.